Azizul Hakim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, wala manja minallah illa ilaih, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam yang penuh barakah ni, kita dapat meneruskan lagi kajian ilmu kita. Allah pilih kita untuk duduk dalam suasana ketaatan, mengisi masa kita antara maghrib isyak ini, yang mana maghrib adalah permulaan hari bagi orang Islam. Kalau kita boleh istiqamah menjaga permulaan dengan baik, insya-Allah maka pengakhirannya juga baik. Bila bermula baik, maka janganlah sia-siakan permulaan dengan pertengahannya dengan keburukan pula. Nah, jadi mukadimah atau permulaan yang baik membawa kekuatan untuk menjaga pertengahannya agar kita mampu mengakhirinya dengan baik. Namun Allah SWT sering beri peluang pada hamba-hambanya untuk sentiasa refresh hidup itu, yang mana pengakhiran yang diutamakan. Berakhir kita bagaimana, namun Allah seringkali beri kita peluang untuk bermula kembali. Setiap hari ini hari permulaan baru bagi kita sebenarnya. Hari-hari ini refresh baru, utamanya bila masuknya waktu maghrib. Ini permulaan hari bagi orang Islam. Bila asar tu dia dah kena prepare, itu penghujung hari dah, penutup dia. Dan ianya memberi kita peringatan antara waktu solat ataupun solat yang disyariatkan untuk menjaganya, solat wusta, solat yang berada di tengah-tengah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh, zuhur, asar, tengah-tengah. Ibarat kalau tengah-tengah ni memberi pandangan tentang bagaimana kedudukan kita ni antara jatuh ke kiri atau ke kanan. Kalau kita menjaganya dengan baik, maka jatuhnya ke kanan, alhamdulillah, yakni kita pengakhiran kita dengan baik, maka nak mesti bermula dengan baik. Maghrib, memang maghrib ni waktu yang sangat singkat dan sangat susah nak jaga sebenarnya. Dan lagi asar pun sama, waktu kita dah habis energi. Antara kita datang sifat malas, nak rehat lah. Tengok, hati-hati jemaah sekalian. Permulaan hari itu patut bukan rehat, permulaan hari patutnya semangat. Semangat. Tapi nak semangat tu dekat mana? Maka kenalah balik kepada kubu pertahanan kita, iaitu masjid. Orang tanya, datang masjid dapat apa? Yang tanya ni AJK tim. Tanya tu sebab apa? Menjawab persoalan masyarakat awam. Mereka pun berfikir bagaimana nak melihat masjid ni dapat apa dekat. Adakah sekarang isi masa lapang? Tidak, maksudnya datang masjid ni nak recharge tenaga kita. Pusat ni memang orang tak nampak. Pusat tenaga dekat sini, HQ-nya kat Mekah. Tengok Kaabah, tawaf anti clockwise. Jadi kalau mana-mana yang kalau tengok dari segi untuk kalau pergi pada enjin kan, turbin ke, nak dynamo ke, nak hasilkan tenaga kan, so pusingan semua anti clockwise. Tengok mesin basuh kan, pusing kan nak basuh tu, yang front loaded ke, up loaded ke, semua pusing macam itu. Kalau siapa kerja dekat pencawang ke, tenaga PNB ke, tengok termostat yang besar, enjin besar, dynamo, pusing tenaga. Lepas tu datang masjid ni antaranya adalah recharge tenaga, bukan fizikal kita, roh kita, semangat. Tapi dengan syarat kena sedarlah datang ini masanya ni nak recharge balik. Memang letih maksudnya, di asar tu dah biar tenaga, nak rehat lah, habis lah.
Mula-mula je dah rehat dah tuan-tuan. Lepas tu mula-mula semangat. Tengok licik tak licik ni, fitnah dunia ni, fitnah kehidupan. Dia penatkan kita dengan urusan-urusan dunia. Kita niat untuk agama. Yang saya urus semua ni niat kerana Allah. Nah, kalau niat kerana Allah, maghrib kita buktikan kerana Allah. Kalau betul semua urusan yang kita lakukan itu kerana Allah, maghrib buktikan kita buat kerana Allah. Sebab apa? Sebab waktu asar bicaranya soal rugi. Wal asr, demi masa, yakni asar, semua rugi kecuali orang beriman. Jadi orang beriman ni orang yang beruntung. Jadi waktu maghrib pastikan beruntung. Sebab asar tu bicara soal rugi. Allah kata kecuali orang yang beriman. Di mana orang beriman ini? Lepas solat asar maghrib tu di mana? Di masjid lah. Sebab apa dikaitkan dengan orang beriman di masjid? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Jadi di situ kita nampak sikit, terutama maghrib. Subuh sekarang nak kempen lah. Ada orang kempen lah. Maghrib kata ada orang kempen lagi. Patut maghrib kita kempen lah. Permulaan hari kan. Permulaan hari kita. Mari kita mulakan hari dengan semangat tuan-tuan. Tak ada. Malah nak suruh datang untuk tengok masjid semangat ni. Kadang datang masjid tak semangat. Aku tak semangat datang masjid ni. Baliklah katanya. Balik. Sebab tu jemaah sekalian, saya ketika dipanggil ada satu jawatankuasa juga, dia buat brainstorm kan, jemputlah bagi tausiah dengan JK kan. Ini bukan cerita pasal JK ni, saya nak bagi tahu ketika dijemput, dan saya pun nak bagi tahu kepada jemaah semua, dan saya sendiri ingatkan diri saya. Tuan-tuan, orang yang datang masjid ni, dia ada satu, kalau saya boleh bagikan satu gelaran, barat dia guna gelaran Kingsman, orang raja. Kingsman tu cerita tu, Kingsman tu yang pakai coat smart, spek, jalan, segak. Tuan-tuan, datang masjid rumah Allah ibarat begitu sebenarnya. Tadi Tuan Haji kata, Ustaz segak, Alhamdulillah, Masya Allah, hazam min fadli Rabbi. Saya kalau datang masjid ni, kalau boleh dibawa segala aset-aset ketenteraan sebagai contoh, segala aset-aset yang boleh dibawakan, digerakkan, saya akan gerakkan. Kerana kita datang base camp kita datang pusat kita, memang ada dikhususkan untuk kita bercantik, berkemah, datang asingkan pakaian khas untuk ke masjid. Dia ada berbeza. Sebab gimana ni? Kita pergi tempat yang Allah tengok. Confirm Allah tengok. Tempat lain pun Allah tengok juga. Tapi masjid confirm Allah tengok. Masuk saja pintu, kita kira di sini atau di sana, dah adalah khilaf dia kan. Cuma bila masuk saja kawasan pegang masjid, maka bermulalah zon Allah melihat kita. Jadi kita nak persembahkan bagaimana Allah melihat kita. Maka persembahkan dengan persembahan yang terbaik. Jadi itu dia. Saya lalu kempen mana-mana mukadimah kuliah, KPI pengajian ni, ceramah ni, tak ada lain. Sehingga kan saya sendiri, kalau saya berceramah, KPI saya sepatutnya yang kena semangat juga. Kalau misalnya kata tak ada kuliah, saya kena semangat datang masjid. Buktinya Zuhur Asar lah. Saya buat Zuhur Asar. Zuhur Asar ulang alik pergi. Semangat pergi ingat. Subuh Zuhur Asar. Biasa subuh boleh nampak tu, Zuhur Asar tu ada lengang. Dia kerja kan. Tapi kerja kita datang masjid lah. Itulah kerja kita. Kerja kita datang masjid. Jadi kita kena betulkan tanggapan ni, dan tanggapan ni kita kena pegang sampai kita ulang alik ke Baitullah ni, rumah Allah ni. Semua ini branch lah, HQ di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Sehinggalah kita kembali ke rahmatullah. Ni ulang alik ke Baitullah, sehingga kita kembali ke rahmatullah. Maka datanglah dengan semangat, balik pun dengan semangat. Datang semangat kita. Dan ini perjuangan untuk datang ke rumah Allah, satu perjuangan. Dan orang perempuan, perjuangan dia adalah imarahkan rumah tangga. Sebab tu dia kena bekerja sama
Yang lelaki mengimarahkan rumah Allah. Di rumah kita pun sama, sebab dua tempat saja yang disyariatkan kaki kanan. Dua tempat saja di muka bumi ini syariat kaki kanan. Yang mendahulukan kanan tu sunnah, tapi syariat ada, yakni masjid. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Begitu juga dengan rumah kita, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Maka apa yang ada di masjid kena ada kat rumah. Kalau di masjid ada tazkirah, di rumah ada tausiah. Kalau di masjid ada jemaah, di rumah pun ada jemaah. Kalau di masjid ada tilawatul Quran, di rumah pun ada tilawatul Quran. Siapa yang lead? Queen, putri kita. Sang raja di mana? Di masjid. Sang putrinya di mana? Di rumah. Menjaga anak buahnya. Anak-anak jaga. Begitu jemaah sekalian. Maka dua tempat ini akan dikacau, akan dirosakkan sehingga hilang serinya. Maka tiada lagi isinya. Datang pun tiada lagi rasa untuk merasakan takzim, keagungan itu. Ini satu cabaran yang besar di akhir zaman. Apatah lagi dengan isu Palestin, Baitul Maqdis, kan? Isu kita ada isu kiblat lah, masjid. Itulah isu dia pun. Dia nak rampas tanah tu sebab dia nak ambil masjid. Dia nak jadi ahli karya sepenuhnya, supaya Dajjal turun, dia boleh jadi imam. Dajjal nak jadi imam. Dia bukan, dia nak duduk tempat lain, dia nak duduk di Baitul Maqdis, di masjid. Ini isu besar umat Islam akhir zaman, isu untuk mempertahankan masjid. Jadi kita kena bermula di sini. Faizin, pejuang-pejuang Faizin buat macam itu. Karya saya tu namanya Surah Al-Mahdi. Satu Malaysia ni tak ada lagi saya cek nama. Ini satu surah ni je pakai Al-Mahdi ni. Jangan orang ngaku Imam Mahdi sudah. Lepas ni saya nak buat t-shirt ataupun kempen Pejuang Mahdi. Tapi pun boleh kecil, Pejuang Soft Mahdi. Namanya nak pejuang soft sebenarnya. Jadi tuan-tuan ni semua pejuang ni. Ni fighter-fighter, panglima-panglima ni. Pejuang soft bukan senang tu kan. Kan senang nak duduk soft ni. Bersilat nak datang. Kalau Allah bagi buka hijab, kita akan nampak lah kat mana tempat musuh paling banyak untuk halang datang rumah Allah. Dia akan halang untuk orang datang. Dia buat apa? Penat lah. Sibukkan dunia, hilangkan rasa nak datang rumah Allah. Kalau datang pun dia rasa macam asal datang. Jangan asal datang. Kita kena jadikan dia misi kita, mission kita, untuk kita membuktikan keimanan dengan menyatakan syiar ini. Alhamdulillah. Itu antara mana kalimah sering kali saya akan kata, saya ingatkan. Sebab kita tak nak, memang kita mengaji, kita ilmu, kita belajar. Tapi kena ingat, pembelajaran kita ini mesti kemuncaknya adalah kita rasa kehebatan Allah. Jadi syariat atau syiarnya, bagaimana nak rasa kehebatan Allah? Di rumah Allah. Jadi kita lah kena kempen rumah Allah. Kita kena takzimkan. Dia ada takzim. Kita kena rasa keagungan besar. Dan kita jangan sampai terpengaruh nak rasa hebat tu dengan eksterior binaan. Kena ada tiles yang indah, chandelier ke, baru nak rasa hebat. Rasa hebat tu mesti dibangunkan dengan kesedaran yang datang dari hati, yang mesti difahamkan berkali-kali, ulang banyak kali, ulang berkali-kali. Jangan sampai terleka, kerana iblis akan buatkan kita leka. Sebab base camp kita ini tempat untuk kita charge balik semangat. Tak ada tempat lain, wallahi jemaah sekalian. Wallahi tak ada tempat lain. Kalau tak nampak masjid memberi semangat kepada kita, wallahi, sebab tu umat Islam akhir zaman lemah semangat. Lebih ramai, terutama lelaki, minta maaf, lemah semangat ke mana? Dan menguruskan isteri, sebagai contoh. Itu nombor satu. Sebab iblis lepas dia lemahkan rumah Allah, apa dia buat? Dia akan lemahkan rumah tangga. Khalas. Dia nak buat apa lagi? Ada hadis, mas sekalian.
Hadis yang mana iblis ada setiap hari buat multaqah, perjumpaan di singgasananya di laut. Kerja iblis apa? Mengkucak-kacir ke rumah tangga, menghilangkan sifat qawwam, pemimpin, rijal. Cara dia lemahkan orang lelaki untuk rumah Allah, nescaya rumah tangga yang akan goyang. Lalu orang pun kata, Ustaz, ada orang pergi masjid pun rumah tangga huru-hara, suruh orang dia pergi masjid. Huru-hara dia tak huru-hara sangat sebenarnya, walaupun ada juga huru-hara. Tapi percayalah, yang tak pergi lebih huru-hara, lebih huru-hara. Itu cara iblis dia akan buat. Dia kontrol dua rumah ni. Jadi kita kena perhatikan, kita kena jaga, kita kena tumpukan perhatian. Bagaimana jemaah sekalian, yang rijal, yang lelaki, khalifah, ketika kita istiqamah datang setiap malam ni, niatkan, Allah kuatkan hati kita, lam yakhsha illallah. Allah akan jaga rumah tangga kita. Allah akan kuatkan hati anak isteri kita. Allah akan kuatkan hati semua yang ada di bawah pimpinan kita. Bukan jadi hati yang cepat terasa, cepat terkesan, cepat melatah. Ni hati akhir zaman. Akhir zamannya hati. Sangat berkait rapat dengan perbahasan kita malam ni, Ustaz 73. Kita sambung 73 dalam bab amanah. Nah, yang mana kalau kita rujuk pada perbincangan kehidupan ni, ada kaedah perbahasan. Kehidupan ada kaedah perbahasan. Ia ini bermula pada kupasan kefahaman yang dibina pada fasa siddiq. Siddiq kita dah bincang panjang. Ada maudhu', tajuk-tajuk yang kita dah syarahkan. Kemudian kita panjangkan kepada perbahasan lepas siddiq apa amanah. Ia ini amanah ni adalah untuk melihat kekuatan dalaman. Siddiq pun dalaman keyakinan. Siddiq kepercayaan. Namun dalam amanah ni, dalaman yang mana? Akal fikiran pun dalaman juga. Akal fikiran kita itu dalaman juga. Maka bermula dengan hati dan mengawal fikiran. Itu sepatutnya begitu. Hati yang bagaimana? Hati yang tasdiq, hati yang benar. Maka hati yang benar akan mendapat kawal fikiran agar fikiran itu lapang, jelas. Fikiran yang mampu membentuk akhlak terpuji. Fikiran yang dia boleh berfikir, aku buat ni salah, ni aku ngutuk orang, aku kata orang ini jahat. Dia ada akal. Allah bagi akal semua fikir itulah. Betul, mulut kat tengah, hati, mulut, fikiran. Katalah walaupun ni otak kita, tapi nisbah akal duduk kat sini lah. Walaupun konsep akal itu adalah roh keseluruhan juga, tapi dari segi syariat akal duduk di sini. Maka akal duduk kat atas. Jaga mulut ni. Nak cakap dia fikir, tak boleh ni, dosa aku cakap ni. Sebab meter reading tu jalan. Keluar dah, dosa pahala. Bukan kira orang buat jahat ke tidak, kira kita nak cakap, nak respon dengan kejahatan orang tu macam mana. Contoh, ataupun nak respon dengan kebaikan orang pun sama juga. Kadang-kadang bila kebaikan kita tak puji Allah, puji orang. Bila puji orang dah tak dapat kredit, tak dapat pahala. Yang nak kita puji Allah, lalu kita mensyukuri nikmat itu. Nah, nampak? Maka di situ Allah SWT meletakkan surah Al-Jin ayat 16, yang mana satu, boleh dikatakan satu formula, satu jaminan Allah Ta'ala kalau kita berjaya meluruskan hati dan akal. Bila hati dan akal ni selari, iman sekalian, apa yang akan keluar? Kata-kata yang baik. Tapi Ustaz, ada orang kata-kata yang baik tapi hatinya busuk, lambat laun busuk juga kata-katanya nanti. Dia takkan boleh kontrol juga. Dengan cara mana? Allah uji dia. Allah uji satu benda yang dia tak suka, dia akan keluar sifat. Dia panggil dalam bahasa Jawa true color. Keluar perangai dia, keluar mulut-mulut yang tak berbendung. Orang kata, jangan main-main. Makna fikiran ke lain, hati ke lain. Nak tengok fikiran lain ke hati ke lain, tengok mulut dia keluar apa. Kalau mulut dia keluar yang baik dan sepanjangnya baik, konsisten, sebab tu ujian berkali-kali. Ujian berkali-kali bukan sebab maksud ujian ni bukan nak tengok konsisten ke tidak. Bila dah uji tengok maintain dah, okey, maintain ada. Dia memang genuine lah. Macam air ni kan, uji goncang, jernih juga. Goncang, jernih juga. Memang jernih air.
Yang jadi masalah nampak jernih, goncang sikit keruh. Tengok dia keladak kat bawah ni. Tak apalah, goncang sampailah keluar keladak tu. Bila dah keluar keladak sampai bersih, bila goncang lagi dia bersih lah. Tak ada apa masalah. Sebab kan bukan isu goncang tu, isu tu kotor ke tidak. Batu masalah sebagai contoh duit. Masalah duit. Memang Allah dah nyatakan dalam surah Al-Baqarah 155, duit ni Allah akan uji, kejap ada, kejap tak ada. Wa naqsi minal amwal, akan berkurangan harta. Tak kisahlah berbilion ke, bertriliun ke, dia akan naik turun. Dia akan. Bila turun tu apa rasa? Bila naik apa rasa? Itu ujian. Untuk apa? Untuk rasa hati ni, ya saya yakin tidak dengan Allah. Kadang-kadang orang tengah naik, dia dah lupa Allah. Dia yakin dia ada duit. Bila dia yakin dia ada duit, dia bukan bergantung dengan Allah, dia bergantung dengan duit lah. Beli sebab apa? Sebab ada duit, kita beli lah. Jangan beli sebab ada duit. Beli sebab keperluan. Kadang kalau tak ada duit, Allah datangkan keperluan, Allah datangkan duit. Jangan, tak ada dalam Islam, tak ada larangan untuk membeli apa yang kita nak beli. Tapi kalau beli mengikut kemahuan sehingga datangnya satu sifat bermegah-megah, habis. Bila beli ikut kemahuan, dia akan jadi kemegahan. Kalau beli ikut keperluan, dia tak akan jadi megahnya. Pakai, benda pakai, nak megah pun. Benda pakai, bukan nak bermegah. Megah ni perhiasan, tak pakai. Elok terletak. Beli sebab apa? Saya beli garaj ada 2-0 lagi tepi tu. Jadi rasa kekosongan nampaknya kat garaj ni. Jadi saya penuh kepala kereta. Nak tambah isteri tak ada, tambah kereta. Orang TV mana tuan lebih suka tambah isteri ke poligami kata. Saya minat tambah kereta. Jawapanmu salah. Isteri tu sekali dia kena tanya. Ya, ini tanggungjawab kita pada isteri. Kalau kita jalankan tanggungjawab, lepaslah tanggungjawab. Isteri tu buat apa, lepas tu dia nak dengar kata, tak dengar kata, dia nak buat jahat ke apa, tu dosa dia. Tapi kalau kereta ni, harta ni, dapat pun kena tanya, pergi pun kena tanya. Dapat pun cara baik, okey. Lulus, okey. Dapat cara baik, okey. Tik. Pergi pun cara baik. Kalau pergi tak baik, habis. Dapat cara tak baik, pergi baik pun tak boleh. Cuci duit tak boleh. Tak boleh. Dia kena equal. Dapat baik, pergi baik. Sebab tu lebih takut tambah kereta, tambah harta daripada tambah isteri betulnya. Tapi ramai orang cakap tambah isteri. Memanglah ada hadis mengatakan tidak adil itu. Jadi kalau dia faham, dia uruskan dengan baik, berusaha untuk adil, lepas tanggungjawab dia. Tapi masalah harta ni, jangan buat main. Tak lepas, yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Tak boleh. Kena ada beringat kat situ. Bukan tambah harta. Dia tidak boleh ikut kemahuan dia, kena ikut keperluan. Ini semua dia akan ditabir dengan akal yang benar. Akal yang benar. Bila akal yang benar, maka dia akan menguruskan apa saja nikmat yang Allah bagi itu, sehingga asbab Allah sendiri yang akan memewahkan dia. Mewah ni bukan semestinya sepatutnya kena ada harta. Kemewahan ni adalah dengan apa nikmat yang Allah beri padanya dengan mudah. Mewah. Mewah senang, nampak senang. Atau nampak mewah. Mewah ni nampak senang. Senang. Bagi contoh surah Al-Jin ayat 16. Walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan bahawa sesungguhnya kalaulah mereka manusia dan jin itu berlaku lurus di atas jalan yang betul, yakni Islam, nescaya kami akan memberikan mereka sebab-sebab kemewahan, terutama turunkan kepada mereka air hujan yang lebat. Maknanya apa nak dapat mudah. Macam tu negeri Sabak. Negeri Sabak satu ketika dahulu, mas sekalian,
subur dengan tanaman. Kalau nak pergi musafir, tak perlu bawa bekalan. Sepanjang jalan, buah saja. Petik saja, boleh makan semua. Sekali berpaling mereka daripada ketaatan Allah, tukar jadi buah yang berduri, buah yang pahit, pecah empangan. Allah gantikan dengan perkara yang memerikkan. Sebab tu hati-hati. Memahami pada kedudukan yang datang adalah dengan melihat kembali kepada kehendak Allah Ta'ala terhadap manusia itu tetap berlaku lurus di atas jalan yang betul, yang Islam. Lurus. Berlaku lurus, yakni mengikut kepada aturan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, meluruskan akal dan hati. Yang mana nak tengok masuk lurus ni adalah dengan pembangunan akhlak, yakni perbuatan. Daripada akal tu, daripada hati, dia akan bawa akal yang menjadikan akhlak ini, terutama akhlak bermulanya, kalau tengok akhlak ni dengan lisan ni, lisan. Sebab tu Nabi letakkan lisan nombor 1. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Daripada lisan ni biasa akan membentuk perbuatan. Biasanya akan membentuk perbuatan. Sebab dia termasuk dengan perbuatan qauli, perkataan, wa fi'li, yang mana dikaitkan dengan amanah, yakni sangat berkait rapat dengan pembentukan akhlak manusia. Ianya bermula dengan memahami kembali kedudukan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan seterusnya diterjemahkan kepada sesama manusia itu hablum minan nas, sesama manusia. Baru ada spelling error. Jadi makna kata di situ, kalau kita lihat bagaimana pembentukan tadi, hubungan dengan Allah, balik pada mukadimah kita di masjid tadi, bagaimana bentuk kita datang rumah Allah ni, nak bina hubungan dengan Allah sebenarnya. Hablum minallah. Apa kita dapat? Wa hablum minan nas. Allah akan elokkan hubungan kita dengan manusia. Pasti maksudnya syariat Allah tidak akan pernah salah. Yang salah kita je, tidak memahami syariat Allah. Itu yang salah. Jikalau membetulkan hubungan itu dengan bermula dengan memperbaiki hubungan dengan Allah, maka akan perbaikilah hubungan semua manusia, maka ianya benar. Dia mesti bermula dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi memahami proses ini akan membentuk suatu kekuatan yang bermula daripada dalam diri, iaitu bermula dengan jiwa yang terbentuk bersumberkan akhlak yang baik. Jadi makna kata, apabila dalam proses amanah, dia akan menguatkan jiwa kita. Yang ini kita dah mula tadi benar. Jadi benar dengan kita beriman, menerima, meyakini, memegang dengan sebenar-benarnya, i'tiqad itu, pegangan kita, bahawasanya hanya senya Allah Ta'ala yang berkuasa, termasuk Allah Ta'ala. Maka buktinya apa? Maka dia ada satu amanah untuk membuktikan kebenaran itu dengan syariat. Syariat yang bermula daripada dirinya, yang menterjemahkan dengan perbuatan, yang akan memberikan kesan kepada jiwanya. Perbuatan itu akan memberi kesan kepada jiwanya. Perbuatan, semua perbuatan yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama ni umat Allah, mesti Allah akan bagi kekuatan. Sebab datang Allah ni memang tujuannya untuk menguatkan jiwa. Lam yakhsha illallah. Memang datang ni Allah akan hilangkan segala bentuk ketakutan yang di dalam hati, yang mungkin ada kita tak tahu. Allah Maha mengetahui, tapi kerana istiqamah dia untuk mengimarahkan umat Allah Ta'ala, ni syariat antara syariat yang utama dalam beramanah ni. Sebab tu bagi contoh Baitul Maqdis, Allah amanahkan ke orang Islam gitu, untuk jaga. Dan rumah Allah ni memang Allah jaga, semua Allah amanahkan ke manusia sebagai khalifah atas muka bumi. Macam tebak amanah ni, rumah nombor 1 orang lelaki kena jaga. Sebelum kita berumah tangga, patutnya kita kena train anak kita, anak lelaki kita, jaga rumah Allah. Kita kena bertegas maksudnya. Sebab takut kita tengok keadaan, kalau generasi orang lelaki, kita tengok hati tu rapuh, cepat terkesan dengan hedonisme, tu joget ikut step tu. Kita tengok Facebook, tengok TikTok tu,
Orang dulu tak ada pun macam tu. Sekarang ni tengok anak muda, ya Allah. Lepas tu terutama dalam rumah tangga, konten-konten yang merendahkan martabat seorang lelaki, seorang suami. Dulu tak ada kes-kes macam itu. Tok Wan kita, Tok Nyang kita, semua menterjemahkan sifat pahlawan kan. Tegak gitu. Wan kita, nek kita, respect. Dia ketuk gini ya, datang air. Ini sekarang, apa ketuk-ketuk? Apa pandang-pandang? Kita sama-sama lah buat kerja rumah. Awak penat, saya pun penat juga. Ampun. Macam gitu, jangan main-main. Sebab apa? Sebab hilang kekuatan seorang rijal. Bukan sebab isteri takut kat suami, tidak. Respect. Bila respect ni, dia akan buat lah semua. Macam anak respect kan mak. Ada ketentuan mak dengan anak. Bila mak balik je, anak tengah buat kerja rumah ni. Mak balik, apa lagi? Buat sama lah kerja rumah. Ada anak cakap gitu. Ini memang nak kena lipas dengan anak macam ni. Apa mak cakap? Kan taat tu. Taat kan. Anak, orang kata lain tu anak dengan mak lain. Memanglah anak dengan mak lain, suami dengan isteri lain. Tapi soal taat sama. Taat tu sama. Dua-dua membawa kepada dosa derhaka. Sama je. Anak derhaka kat mak ayah, isteri derhaka kat suami. Perkataan derhaka tu sama. Walaupun nampak memang tak sama lah. Anak dengan mak lain, isteri dengan suami lain. Memang tak sama. Sebab suami isteri ini anak mak. Tapi taat sama. Respect sama. Seorang anak respect dengan mak, dia takkan suruh mak dia. Malah kalau dia respect dengan mak, dia akan buat semua. Mak duduk saja. Mak yang buat apa? Mak duduk. Lepas tu orang menjawab, mak lahir melahirkan kita. Orang perempuan cakap macam gitu kan, isteri. Kita menjawab, awak kena ingat, kalau tak ada lelaki, tak ada perempuan. Kenapa datang martabat sampai tahap derhaka? Kerana kalau seorang anak dengan ibu melahirkan, kalau lelaki dengan suami isteri pula, kenapa ada derhaka pula? Kalau ini alasan melahirkan, okey fine, kita faham. Kalau lelaki suami isteri dijadikan daripada tulang rusuk lelaki. Kalau tak Allah jadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam AS, tak ada perempuan. Dosa tu tak terlawan tu. Jangan lawan, tak boleh. Macam kita kalau lawan mak, macam itulah isteri, tak ada no objection, tak ada excuse, tak boleh ada rasa. Sebab apa? Kamu dijadikan daripada lelaki. Seteruk mana lelaki, kamu dijadikan daripada dia. Contoh, seteruk mana mak pun, kamu dilahirkan daripada dia. Kamu tak boleh kata mak tu teruk, mak tu jahat. Tak boleh. Sebab apa? Di sinilah kekuasaan Allah. Yes sir. Macam tu lah ibaratnya. Sami'na wa ata'na. Kalau tentera, mana ada ketika panglima bergarahan ke apa? Tuan, ini kita perlu pertimbangkan. Tak ada timbang-timbang yang kena pecat ini. Aku bagi rehat. Baik tuan. Baik tuan. Mengikut perintah. Itu je. Itulah Islam. Sami'na wa ata'na. Allah letak satu kedudukan yang maksimum. Orang lelaki rasa nak hebat lah, sebagai dengan isteri. Tak boleh dengan mak. Kita terikat dengan mak sampai ke tua. Janggut sampai ke pusat pun dengan mak dia. Kan? Dengan mak tak boleh. Mak balik rumah jadi anak balik. Gitu jaga. InsyaAllah. Dan akhir. Jadi di sini hablum minallah wa hablum minan nas. Membentuk satu akhlak yang baik. Jadi dia merupakan satu tindakan yang dikembangkan, dikuatkan dengan amanah sebagai pelan tindakan af'al dipanggil. Barulah kita akan diperkenalkan, akan dinyatakan perkataan itu. Ia ini mempunyai tarikan dalaman. Di sini jemaah sekalian, saya bawa ke pembahasan ni. Ramai orang mencari untuk dia panggil apa? Ini bahasa motivasi lah dia berguna. Dia panggil X factor, faktor X kan. Dia panggil apa? Turning point, titik untuk membangkitkan semangat dia. Maka semua ni mesti berlaku dari dalam diri yang diaktifkan. Diaktifkan maksudnya adalah dihidupkan, hati yang dihidupkan.
Dengan apa? Dengan hubungan dengan Allah. Bila dia hidup hubungan dengan Allah, X factor dia akan bersinar. Hidup. Sebab bagaimana nak hidup hati itu tanpa dengan pencipta dia? Tak ada lah. Itu yang dia mencari kekuatan lain yang dengan yang mati. Itu yang keras hati dia. Kalau dia cari sumber kekuatan dengan selain Allah, hati dia akan jadi keras. Keras ni dia akan jadi sensitif. Jangan ingat keras ni kasar sangat pun. Tak. Orang keras ni antara dia keras dengan perbuatan atau keras dengan sensitif. Keras ni barang yang keras tapi rapuh. Sensitif je. Cepat terasa. Hati-hati. Dia tidak terbina dengan baik. Itu tidak diaktifkan nanti. Maka pada peringkat ini dah ajarkan untuk memerlukan tindakan dengan memperbaiki hubungan dengan Allah. Kemudian memperlengkapkannya sebelum melebarkan kepada hubungan sesama manusia. Baik. Kita bagi lalu azan tu, semua kita buat kesimpulan. Okay.
Allahumma rabbana sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah subhanahu. Innaka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sila jemaah yang mulakan Allah SWT. Khair. Baik, kita sama sikit itu bab kesimpulan. Maka kalau kita lihat dalam bab amanah ini, apabila dia mulakan dengan memperbaiki hubungan dengan Allah, kemudian barulah melebar luaskan hubungan sama manusia. Kalau kita lihat baginda Nabi, bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuba lihat. Sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, dalam beberapa bulan hijab dan apa Isra Mi'raj dah kan, memang masa hijab kan. Nabi SAW diuji dengan permasalahan manusia di pulau, kemudian dicerca, dihina, berbagai bentuk. 12 tahun Muslim. Pertama di situ Allah menunjukkan betapa kuatnya hati Nabi SAW. Kuat. Apa bukti kuat? Tidak terkesan dengan situasi itu. Itu kuat. Dan kuat ini padanya ada satu sifat yang lebih besar, iaitu sifat menyerap. Menyerap. Hati yang kuat ni dia ada satu sifat yang menyerap, sehingga dia tidak akan mampu untuk menzahirkan balik keburukan. Biasa kan kalau orang sebut contoh, orang berikan keburukan, kita tak boleh nak serap keburukan orang yang buat tu, akhirnya kita lantunkan balik keburukan tu. Tapi Nabi SAW tidak. Itu namanya hati yang kuat dan lembut. Dia ada absorber, dia ada menyerap. Malah bila hati yang kuat, dalamnya mesti mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Telah terbina hubungan yang ini. Bila baik hubungan Allah, sifat-sifat kesempurnaan Allah tu dah ada dalam diri ni. Maka bila dia serap keburukan, maka dia zahirkan kebaikan. Dia nyatakan pula. Ini kehebatan, tajalli panggil. Tajalli. Ini apabila seseorang itu terbina hubungan yang baik dengan Allah. Kemudian perjalanan itu Allah mulakan bila Allah uji lagi dengan kematian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kubra. Kemudian buat saudara Nabi, tengok kat mana turning point. Ni nak sparkkan lagi. Hati tu dah kuat dah, tapi nak mantapkan lagi. Tengok Allah perjalankan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjid ke masjid, G to G, government to government. Masjid ni pusat pemerintahan sebenarnya. Masjidil Haram nak banding sekarang, tak rupa sekarang. Sekalian sekarang ni kita nampak dengan binaannya, dengan clock towernya. Dulu Kaabah yang ada sekeliling rumah, nampak. Sebab tu ialah sudah pasti zaman Nabi, zaman kurun terbaik iman yang kuat. Agak kalau saya lah hidup zaman tu, tahulah kuat iman saya dah setak. Tengok macam itu biasa je, berpasir dia. Oh jangan main. Oh ya Allah, memang kita tak layak lah hidup zaman sahabat tu. Memang belum ada apa-apa lagi construction Kaabah dengan tanah pasir, rumah. Sekarang canggih dah. Kadang-kadang kali buat jemaah ni, saya tanya oleh kagum ni sebab binaan ke sebab hati rasa kebesaran Allah? Lemah. Kadang kagum tengok besarnya bangunan, kau lebih sejuknya ikut. Jangan. Tapi walaupun sebasic binaan hanya Kaabah, tapi di situlah punca ataupun cetusan kekuatan. Batuk pergi sana selesai masalah. Betul selesai masalah. Bukan balik macam tu juga tak. Memang tempat untuk membersihkan. Bersihkan balik umrah, balik haji, seperti bayi baru dilahirkan. Bersih. Itulah kuat, G to G. Kuat hati Nabi, kuat. Bila dah kuat, kemudian rupanya kat Mekah tu, rupanya Nabi akan berhadapan dengan manusia lebih ramai nanti. Sebab tu kita kadang, kita nak berhadapan dengan manusia, kita bawa apa kat diri kita? Kadang kita bawa diri kita, pikiran kita, tapi lupa hati kita ni dah kuat, cukup kuat ke belum? Sebab tu kalau bila hati tak cukup kuat, dia akan mengkhianati amanah. Sebab Allah bukan suruh buat gaduh sama manusia. Allah suruh tebarkan salam, silaturahim. Akhirnya bila hati dia tak kuat, nanti ada yang komen,
ingatkan hati lembut ni yang sensitif. Dah, hati lembut ni latih. Hati lembut ni bukan cepat nangis. Hati lembut ni maksudnya absorb, dia latih, lembut. Dia tak sempat nak terasa, dia lembut kan? Tak rasa gegaran kan? Kalau kita beli kereta, tahu kat sini ada kereta Rolls, saya dah beli, siapa yang beli nanti bawa saya naik kan? Tak apa tuan doa dengan saya buat tuan-tuan naik. Dia kalau langgar punggul tuan-tuan, kalau kereta kita punggul, kereta tengah kat kita dia dah tayar yang tengah kat, tayar saja naik macam itu. Kereta macam tu lah, dia langgar punggul macam itu, rupanya absorber dia tayar dia naik, dia macam ni. Bukan kereta lagi, kita kadang dalam lambung semua dalam, tak terasa. Diorang kata, Ustaz, bawa berapa laju tak? Tak laju mana, 250 je. Tak rasa kan? Dia ada absorber. Absorber dia tak rasa bawa. Laju ke bawa? Rupanya laju juga kan? Tak rasa. Itulah absorb. Lembut, hati yang lembut tak cepat terasa. Tengok Nabi kena macam mana. Tak ada, malah Nabi tak memendam pun. Nabi tak balik nak revenge, balas dendam pun tak ada. Dengan Nabi bila Fathul Mekah kan bawa kekuatan besar. Tak ada. Tak ada Nabi nak balas dendam. Tak ada. Taif, tak ada. Itu hati yang kuat, hati yang kuat. Hati yang mampu mendepani perangai manusia. Ni kenang tu tak kena, ni tak kena, orang tu tak betul, orang tak betul, minta maaf sekalian. Kita cerita realiti, kita cerita perbahasan ni. Kalau betul kita ni ada punya hati yang kuat, kita betul kan orang, habis itu. Tapi kena nak tegur pun tak kuat hati. Tak kata orang, saya pun sama kan. Jangan ada satu jemaah sampai sekarang lagi saya, ya Allah bagilah kekuatan nak cakap. Ya Allah bagi kekuatan. Tak kuat hati kita. Takut kan terlepas cakap, ya Allah. Dia solat simple, dah tulis dah. Ni soft, mana yang pakai kerusi kan. Tahu soft, kaki belakang tu mesti selari dengan soft. Dia dah bantai tolak belakang, dah kawan kat soft belakang tu dah. Kena sujud kat besi kursi tu. Dia buat keras dia ya. Kita ya Allah tak berpeluang lagi nak jumpa. Padahal nak cakap tak tercakap, nak cakap tak tercakap. Jangan saya tak kuat hati kita. Ceramah macam ni boleh enggak? Nak cakap personal tu. Jangan. Tapi kalau Allah bagi kekuatan, kita boleh cakap dengan kelembutan. Lembut tu bukan pasal lembut bercakap, tapi maksud kita cakap tu memang akan masuk ke hati dia. Itu tak ramai orang diberi kelebihan, tapi itu sepatutnya kita kena buat. Mudah-mudahan macam itu. Rupanya hati yang kuat ini mampu membetulkan segala kesilapan. Itu hati yang kuat. Dan kalau hati yang tak kuat ni, dia memendam, dia berdendam, dia mengata. Contoh kesimpulan sekalian. Patut bila ada masalah, memandangkan kita cerita hablum minallah wa hablum minan nas ni. Bila kita ada masalah, Allah datangkan masalah seseorang tu, bila kita berhadapan berdua, kita selesai berdua. Kadang-kadang tak kuat hati kita, sebarkan ke lain tu. Padahal tu masalah peribadi ke kan, bukan masalah masyarakat umum ke. Tak kuat hati kita, akhirnya kita sebar ke lain, ke orang yang tak kena-mengena. Sebab apa? Nak dapat sokongan. Itu hati yang tak kuat. Hati yang kuat ni kita boleh selesaikan macam itu. Kekuatan hati. Sebab apa? Kita ada Allah yang memerhati, kita cukup wa kafa billahi syahida. Habis cerita kita berdua settle. Aku tahu masalah kamu gini atau masalah kamu gini. Sekarang ni kita selesai. Okey? Selesai. Berubah jadi baik. Habis. Dah selepas seorang jadi baik. Ini dah. Tak tegur, sebarkan ke orang. Aku nampak dia tu buat jahat. Kau berani tegur tak? Aku tak. Dah 2 orang tahu. Nampak tak? Jom kita bincang. Bincang siapa pasal orang? Dah 5 orang pula tahu. Apa kita nak buat dengan dia ni? Tak cukup 5-10 orang pula. Pula. Patutnya siapa yang start, yang nampak? Dia dapatkan. Selagi tak dapat, mohon ke Allah tu maksudnya. Mohon ya Allah, doa. Bagi aku kekuatan. Allah dah nampakkan aku ni, tapi tak ada kekuatan nak cakap lagi ni. Hold. Pegang sampai ada kekuatan. Sebab tu Nabi SAW ketika nampak Arab Badui kan, kecil kat dalam masjid, memanglah sahabat tu nak tibai nak libat, jangan, dia ada habiskan.
Rupanya kalau dari marah kan habislah tempat tu kena najis yang lain. Tapi nak tahan tu bukan senang tu tuan. Nak tengok kecil besar aku tengok orang ni geram. Tu satu, keduanya nak cerita ke orang. Tak tahan kita tu. Mudah-mudahan tuan Allah bagi kita kekuatan untuk kita membawa kebaikan. Ini sunnah Nabi yang besar sebenarnya. Menutup keaiban, menyebarkan kebaikan. Itu kekuatan sebenarnya. Wallahu alam, insya-Allah cukup dekat dulu, nanti kita sambung lain ke 74. Mohon ampun maaf daripada saya kekurangan, terkasar kata itu kurang bicara dalam bayan-bayan. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada alam yang penuh barakah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ila alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allah